penyata kewangan. Okey, kita tak masuk lagi penyata kewangan, kita masuk dulu menyediakan akaun perdagangan. Okey, daripada akaun perdagangan yang kita sediakan, kita akan pindahkan ke untung kasar atau rugi kasar, iaitu akaun untung rugi. Okey, kita nak kirakan hari tu bab 6 kita ada buat satu contoh kan, bagaimana kita dapatkan untung kasar. Okey, so sekarang kita nak dapatkan untung bersih dalam akaun untung rugi. Baik, okey, ni adalah semalam yang kamu isi dalam live worksheet. Okey, dalam bab 7 ni kita akan belajar 3 akaun ni. Okey, akaun perdagangan, akaun untung rugi, lepas tu ke penyata kewangan, kedudukan kewangan, PKK ya. Okey, so apa beza akaun perdagangan dan akaun untung rugi? Okey, akaun perdagangan ni dia tak ambil kira hasil dan belanja. Hasil dan belanja di sini hanya dikira dalam akaun untung rugi setelah kita dapat untung kasar ataupun rugi kasar. Okey, akaun perdagangan ni dapat yang kasar saja. Okey, sebab kita tak tambah dengan tolak hasil perbelanjaan. Okey, jelas yang ni? Jelas? Jelas. Okey, so sekarang saya nak kamu buka buku kerja. Buka buku kerja, muka surat 101. Okey. Saya balik ke sini. Okey. Responden, kalau kamu diam saja saya tak tahu kamu dengar ke tak dengar. Putri hari ini pun mendiamkan diri. Okey. So sekarang kamu buka buku kerja muka surat 101. Okey, kita isi tempat kosong. Akaun perdagangan disediakan untuk mengetahui apa? Okey. Untuk mengetahui sama ada sebuah perniagaan kita mendapat tadi apa yang cikgu mention. Untung apa? Untung kasar atau rugi kasar. Tanpa okey, yang ni ialah tanpa. Okey. Saya nak panggil orang ni. Okey, kamu scan QR code ni. Siapa yang guna handphone, kamu boleh scan QR code. Kalau tak, kamu asyik diam saja. Cikgu sekejap Dah? Tak ada orang nak join lagi? Are you okay? Sekejap Seorang bercakap, saya nak testing speaker saya, dengar ke tak dengar ni? Hello. Alia? Cuba bercakap. Saya tak Cikgu, dengar. dengar tak cikgu? Maksudnya kamu ada bercakap lah. Hello cikgu. Sekejap Speaker saya okey. Okey. Cuba bercakap. Cikgu, hello. Dengar. Okey. Okay. Maksudnya tadi speaker saya ni. Maaf Okey, kita sambung balik sebab saya tengok semua mendiamkan diri. Okey, mesti ada masalah. Okey, so saya continue So kamu semua dah sediakan buku ke belum? Dah. Baik. Okey. So kita sambung ni. Siapa boleh beritahu saya tanpa mengira apa? Kita tak kira apa tadi? Alamak. Saya kan asyik dah bagi jawapan kan? Okay, terlupa nak letak. Okay, saya present balik Dah nampak jawapan kan? Okay, so yang ni tak aci. Okay, so yang ni baru 4 orang. Okay, kita tak kira apa? Tak kira hasil dan
belanja. Okey, boleh tak jawab soalan 2A? Diperoleh apabila jualan bersih melebihi kos. Boleh tak 4 orang kat sini yang dah join? Soalan 2A dengan 2B. Apa yang diperoleh apabila jualan bersih melebihi kos? Lepas tu apa? Rugi Cikgu, ke macam nak untung? masuk? Tak dapat masuk lagi Tak. Bukan saya pernah share ke? Class point. Okay, ni dia tak perlu guna apps Okay, dia cuma web based. Okay, sebab tu saya suka gunakan yang ni. Okay, so kamu klik pada link di sini. Boleh? Klik pada link ni. Lepas tu dia suruh masukkan kod betul. Okay, sekarang kamu masukkan kod di sini. Okay, kelas kod kamu adalah 60970. Okay, kelas kod kamu 60970. Dapat? Dapat. Okay. So sekarang kamu bagikan jawapan untuk B. Okay. Apa yang diperoleh apabila kos jualan? Kalau kos jualan kita lebih daripada jualan bersih, masih untung kasar lagi ke? Okay, jawapan 2A dah untung kasar. Kalau untung kasar, kita punya jualan bersih lebih daripada kos jualan. Okay, kos jualan ialah kos yang kita dah keluarkan. Okay, rugi kasar ya. Okay, so saya ambil berapa sampel jawapan dah. Saya close submission Okay, sebab tadi saya dah banyak kali ulang alik, kamu pun dah nampak jawapannya kan. Okay, so sekarang yang ni kamu tak nampak jawapan lagi kan, betul? Okay, so untung pula. Akaun untung rugi disediakan untuk mengetahui sesebuah perniagaan mendapat apa. Tadi akaun perdagangan untung kasar, rugi kasar. Okay, sekarang kamu tuliskan jawapan untuk soalan 3 ni. Kamu koma-komakan. Okay? Maksudnya jawapan pertama kat sini apa? Lepas tu kamu koma untuk jawapan kedua setelah mengambil kira apa dan apa. Faham tak? Maksudnya sekarang kamu typekan 4 jawapan. Yang guna handphone mudah tak nak type? Boleh kan? Okey. So saya tengok jawapan Okey, Yenting Ingwei dah jawab. Ada lagi yang sedang menaik? Saya bagi lagi. Saya jap. Okey. Okey, kalau kamu menaik ni saya kirakan kamu mengambil bahagian penglibatan aktif dalam kelas. So saya galakkanlah semua, okey. Kamu dah login kan class point ni. Okey, kamu type lah. Okey. So ni semua mengambil kira Okey, terima kasih. Saya tak nak tunggu lama lagi. Okey. So, apa jawapan dia? Okey. Ingwei kamu tinggal untung bersih Okey, so kita kena nyatakan dan tepat untung bersih, okey, rugi bersih setelah
mengambil kira, dia bukan macam bahasa tau. Kalau bahasa bersih tu ulang sekali kan. Okay, tapi dalam account ni dia nak spesifik. So ni adalah satu kata nama ya. Untung bersih, rugi bersih, mengambil kira hasil dan belanja. Okay, soalan 4. Tujuan menyediakan penyata kedudukan kewangan. Kita satu, menyenaraikan semua apa dan apa perniagaan. B, menunjukkan kedudukan apa dalam perniagaan. C, menunjukkan apa, iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh, suatu tempoh. Okey, yang ni kamu dah pernah buat di semalam kan? Tujuan dia. Refer balik. Okey, saya bagi clue. Soalan A ni, dia start dengan A, dengan, okey, betul. Heng Hui Sin kata asset dan liability. Okey, okey betul Yan Ting. Okey, siapa nak jawab lagi? Okey, asset dan liability. Okey, lepas tu, B ni menunjukkan kedudukan apa? B ni menunjukkan kedudukan apa? Okey, jawab tutup ni. B menunjukkan kedudukan apa? Kedudukan. Okey. Submit answer kamu. Okey, dah 5 orang respon. Iaitu kedudukan kewangan. So, jawapan mereka betul. Kedudukan kewangan. Okey. Kedudukan kewangan. Okey. Last kali, menunjukkan apa? Iaitu jumlah kecairan perniagaan satu tempoh. Cepat. Siapa yang tak type lagi? Tak type untuk soalan terakhir. Okey, ada lagi nak type? Okey. So, saya close submission. Okey, apa jawapan anda? Ialah modal kerja. Okey. Itu modal kerja. Okey, tahniah yang dapat jawab dengan betul. So, maksudnya kamu dah memang menguasai pengetahuan tentang akaun perdagangan dengan akaun untung rugi. Okey. So, hari ini, okey, ini jawapan kamu tadi. Okey. So, kita dah sedia belum yang format yang semalam Cikgu suruh salin tu? Dah sediakan belum? Okay. So, format ni dia tak boleh lari tau. Dia mesti ikut. Okay. Start dengan inventory awal, belian. Format dia ikut tolak pulangan belian. Lepas tu, diikut step dia sampai kos jualan. Kita bandingkan dengan jualan bersih kat sini. Okay. Kalau jualan bersih di sini adalah lebih tinggi, okay, kalau di sini adalah lebih tinggi jualan bersih, so kita ambil jualan bersih tolak dengan kos jualan kita dapat untung kasar. Okay, kalau kos jualan lebih tinggi, kita tolak, okay, kita akan dapat rugi kasar. Okay, kita akhir di sini kan sampai kos jualan, okay, yang ni jualan bersih, kamu stop, kamu bandingkan dua ni, lepas tu baru kita tahu untung kasar ataupun rugi kasar. Okey, ni adalah bentuk apa ni? Bentuk T ya. Ini adalah bentuk T. Okey. Lepas tu yang ni ialah bentuk dalam bentuk pernyata, format penyata. Okey, dia ada 3 lajur ni. Okey. Saya lebih suka bentuk T. Okey. So Ising Pei dia pernah tanya saya, perlu tak kita hafalkan dua-dua format? Okey. Biasanya kita akan buat bentuk T. Tapi ada soalan kadang-kadang dia ada nyatakan dalam format pernyata. So kita pun terpaksa kena sediakan dalam format pernyata. Kita pun kena ambil tahulah. Tak boleh kita abaikan dia. Okey. Lagi satu, nanti soalan dia bagi bentuk ni kita tahu baca. Okey.
Teruskan dengan akaun untung rugi. Sebenarnya akaun untung rugi kita boleh sambung di bawah akaun perdagangan tadi. Okay, sambung di bawah. So nanti dalam latihan cikgu tunjukkan bagaimana kita sambung kat bawah ya. Okay, so sekarang kita ke buku kerja muka surat 107 ya. Okay, hari ini cikgu akan bincangkan soalan 1 dan 2. Okay, soalan 3 sebagai tugasan kamu. Okay, tengok soalan 1. Apa yang dia bagikan? Belian, upah ni, bla bla bla. Ini soalan 2. Okay, bla bla bla. Lepas tu dia kata tunjukkan kos barang untuk dijual, kos jualan dan untung kasar. Okay, maksudnya ini kita buat akaun perdagangan sahaja ya untuk soalan 1. Okay, soalan 2, tengok. Sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, maksudnya dia nak sediakan 2 akaun tapi kita boleh gabungkan dalam satu bentuk T. Okay, yang ketiga dia nak tengok dia ada mention. Okay, dalam bentuk T dan format pernyata. Maksudnya kamu kena buat dua-dua. Okay, so cikgu kena exit dari sini. Okay, lepas tu kita beralih kepada Excel Okay, so sekarang siapa yang guna laptop, saya boleh sharekan file ni. Saya boleh sharekan file Excel saya ni. So kamu sambil kamu dengar cikgu cakap, kamu boleh buatkan. Okay. So sekarang ni saya kecilkan yang ni. Okay, saya buka file Excel saya. Okay, so kita ke soalan 1 ya. Okay, sekarang kita bandingkan dengan format T. Ada pertanyaan ke? Buka saya bumi saja. Okay. So, mana saya punya ni? Okay. So, kita bandingkan Okay. Kita start dengan apa? Okay, dia bagi gaji, belian, okay. Kita mesti start dengan inventory awal. Maksudnya inventory pada 1 Januari. Okay. Kita kena susun. So di sini cikgu dah sediakan satu layout. Okay. Kamu soalan rujuk buku ya. Okay. So semua ada buku. So senang nak rujuk kan. Okay. Kecil sangat tak paparan ni? Saya dah cuba nak besarkan. Nampak tak? Okay. Nampak. Okay. Nampak So kita start dengan inventory awal. Okay. So 1 Januari ni. Okay. Yang ni kita tuliskan kat sini. So apa yang saya nak tulis? Berapa yang saya nak type? Inventory awal 1 Januari rujuk soalan. Okay. So format saya dah tuliskan. Okay. Kita soalan 1 4,300. Okay. So belian kamu masukkan belian adalah 26400. So, okay. Lepas tu dalam Excel, kamu tak dapat nak buat kurungan tau. Bila saya buat kurungan kan, dia akan terus jadi tolak. Okay, dua-dua sifar-sifar kan. Dia automatik dia akan jadi tolak. Okay, so yang kat sini, kat bawah ni kamu kena belajar sebab TP6 kamu kena gunakan TMK iaitu gunakan Excel untuk membuat account. Okay, so yang ni kita akan typekan sum. Okay, sum maksudnya jumlah. Jumlah untuk kedua-dua ni. So bila saya dah type sum, so dia akan keluar tengok Kalau ni tak ada formula kan. Sebelum ni, okay. So kamu kena belajar macam mana kita nak type formula. Type sum. Lepas tu dia akan keluar kurungan ni. Apa yang kita nak kita tarik. Okay, tarik dengan kamu punya mouse. Okay, highlightkan. Lepas tu tutup kurungan, enter. Okay, dia akan tolong kamu kirakan. So dia dah tolak siap-siap Okay, sekarang angkutan masuk. Angkutan masuk rujuk kat sini adalah 860. Insurans atas belian ialah 320. Duty import 390. Okay, so yang ni pun saya typekan sum. Okay, tengok sum cikgu adalah yang ni. Kita tambahkan yang warna biru ni. Okay. So saya dapat jumlah dia di sini. Okay.
Bila buat kira-kira kita letak di lajur yang pertama, okey. Hasilnya kita letak di lajur yang tepi sekali ni. Okey, kita nak kira kos barang yang dijual. Okey, kos barang yang dijual. Kita tambahkan kedua-dua ni. Okey, maksudnya saya typekan sum, okey, kurungan saya highlightkan, maksudnya saya highlightkan apa yang ada di sini. Okey, ataupun kamu nak highlightkan kedua-duanya tu pun boleh. Okey, so sekarang saya dah dapat kos barang yang dijual. Okey, kos saya adalah RM30,000. Okey, sekarang saya kena tolak inventory akhir saya. Inventory akhir saya adalah berapa di sini? 3,700. 3,700. Okay. So dah terus dapat kos jualan. Okay. Kos jualan saya. Nampak tak sekarang untung kasar saya ni negatif? Okay. Sebab saya belum masukkan jualan lagi, betul? Okay. Jualan yang saya terima adalah 53,700. Kalau tadi tunjukkan negatif, maksudnya kita rugi. Okay. Kita tolak dengan 1,100. Okay. So kita dapat, kita tolakkan. Okay. So tengok jualan bersih kita 52,600 ya. So kos jualan kita 26,000 kan. So mana yang lebih banyak? Saya punya jualan lebih bersih lebih banyak. Okay. Bila jualan bersih lebih banyak, maksudnya untung ke rugi? Saya untung. Okay. Ni formulanya saya ambil yang warna biru untung bersih ni saya tolak dengan kos jualan. Okay. So formula ni kamu terus saja kamu typekan. You klik saja. Tengok cikgu buat sekali lagi Cikgu tunjukkan. Sama juga jualan bersih tolak saya klik kat sini. Okay. Sama dengan. Okay. So kedua-duanya akan jadi seimbang. Okay, kedua-duanya dah seimbang ya. Okay, so sekarang tugasan kamu, okay, contoh ni saya akan savekan. Lepas tu, saya nak kamu pindahkan jadi bentuk lajur. Okay, tugasan kamu nanti, kamu bentukkan dia dalam bentuk lajur. Okay, kamu boleh buat praktis dalam Excel, tapi saya nak kamu nanti salin dalam buku latihan. Okay, buat dalam buku latihan. Ataupun kamu nak buat dalam test pad, kamu nak sekalikan dalam buku kerja pun boleh. Okay, so saya nak kamu, mesti kamu kena tulis sebab dalam peperiksaan SPM, kamu kena tulis. Okay, bukan bawa komputer untuk type. So kamu kena latih untuk menghafalkan apa yang kamu nak letak di sini. Okay, so soalan satu okay? Okay, soalan tukar bentuk tu nanti kamu rujuk kat contoh kat sini Contoh dalam konteks. Okay, bagaimana kita jadikan bentuk lajur. Okay, so sekarang saya ke soalan yang kedua. Okay, so jawapan ni pun saya dah ada bagi kamu clue. Okay, soalan yang kedua, cikgu pun dah sediakan dia punya format. Okay, so apa yang kamu buat nanti ialah kamu ikut soalan kamu. Okay, ikut soalan yang diberi. Okay, so saya dah bagi panduan lah. Kamu typekan inventory awal. Okay, inventory awal ialah berapa? 9,000. Okay, 96 sifar-sifar. Betul? Okay, lepas tu belian. Belian, okay, kamu ikut sajalah apa figure yang dia bagi. 200. Sebab kalau guna Excel kamu akan lebih cepat. Kalau kamu tak ada laptop macam mana, kamu boleh buka file ni gunakan jadikan Google Sheet. Okay? Nanti saya jadikan dia Google Sheet, kamu boleh cuba dekat handphone kamu. Okay? Boleh? Boleh, tapi cikgu saya buka kat handphone boleh je? Boleh kan? Okay. Sebab ada handphone yang dia tak install Microsoft Word ke Sheet ke, dia tak ada. So dia terpaksa jadikan kamu kena install kat Play Store lah, okay? Macam mana nak buka Excel. Okay, sekarang tadi soalan satu ialah pulangan apa? Pulangan belian, betul? Okay, soalan satu ialah pulangan belian. Soalan kedua, dia tulis di sini adalah
pulangan keluar dengan pulangan masuk. So selalu pelajar confuse yang mana belian, yang mana jualan. Okay. Pulangan belian adalah pulangan keluar. Okay. Jualan adalah pulangan masuk. Boleh? Jualan masuk, beli keluar. Okay, boleh. Maksudnya kamu beli benda tu untuk dikeluarkan. Maksud benda yang dah keluar tu dia pulangkan balik. Boleh tak? Kamu ingat satulah. Belian ialah pulangan keluar. So automatik jualan adalah masuk. Boleh? Boleh. Okay, kamu ingat BK. Okay, BK. B adalah keluar. Okay, BK. So nanti kamu akan confused. Mana satu yang kamu nak masukkan? 1110 ke ataupun 780? Okay, so kamu nanti kamu isikan semua tempat kosong ni. Okay, akhirnya kamu check. Kamu punya untung kasar dapat tak yang jawapan yang cikgu bagi ni? Dengan untung bersih. Okey, saya nak cerita sikit nak untung bersih. Tadi untung kasar kita dah sampai sum di sini, betul? Okey. Dah dapat untung kasar. Okey, sekarang untuk akaun untung rugi, okey, dia sambung kat bawahnya. Untung kasar di sini kan? Kamu sekarang nak seimbangkan dia, saya akan letakkan dia kat kredit. Okey. Letakkan dia kat kredit. Lepas tu jawapan ni sama dengan jawapan di sini lah, betul kan? Okay. Faedah diterima, kamu tengok format dia. Okay. Tengok format untuk, okay. Tengok, commission diterima, sewa diterima, faedah, diskaun diterima. Apa yang diterima, kita letak di bahagian kredit. Apa yang kita belanja, okay, yang belanja, kita letak di belah debit. Okay. So kamu kiri semua ni. Lepas tu kamu tengokkan, okay. So kita akan dapat cari untung bersih. Untung kasar mesti dapat untung bersih. Okey. Kalau rugi kasar akan dapat rugi bersih. Boleh? So ni formulanya, saya ambil jumlah di sini, untung kasar tambah faedah diterima, tolak dengan jumlah belanja kita. Saya dapat untung bersih. Okey. So sama, yang ni kamu buat dua bentuk. So hari ni, minggu ni kamu kena buat banyak akaun 3 soalan Kamu ulang 3 kali benda ni. Okay. So yang ni adalah dalam bentuk laju. Okay. Soalan ketiga saya tak sediakan format. Okay. Saya tak sediakan dia punya penulisannya. Saya nak kamu cuba buat sendiri. Okay. Kalau tak pun kamu boleh copy paste, lepas tu kamu ubah-ubah, edit. Okay. Boleh? Boleh. Cikgu nak terus buat dalam buku ke buat dalam Excel dulu ke? Okey, kamu buat dalam Excel dulu untuk seimbangkan. Okey, contohnya cikgu kan. Cikgu selalunya akan buat dalam Excel supaya saya tak asyik kena liquid kan. Okey, nanti bazir kamu punya correction tape. Okey, lepas tu kerja kamu pun dah jadi comot kan. Kamu cuba dulu dalam Excel. Okey, dapat kedua-duanya dah seimbang. Okey, lepas tu kamu rujuk untung kasar ni kan. Jawapan dia sama tak dengan jawapan cikgu? Okay, so dah confirm betul, kamu boleh salin dalam buku. Jelas tak? Jelas. Okay, kalau jelas, so lagi setengah jam kamu boleh cuba buat soalan 1 dulu. Boleh? Kelas kita sampai pukul 10.15 kan? Okay, sambil-sambil kamu buat ada masalah kamu boleh terus tanya cikgu. Okay? Okay. Okay. So kalau dah okay, so terima kasih semualah. Okay, saya akan di Telegram lah. Kamu boleh bertanya ya. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.